Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada hari ini. Marilah sama-sama kita buat sedikit perbincangan berkaitan dengan soalan sains tingkatan 4 dalam buku SPS, Science Process Skill. Okay, untuk bab 6.0 iaitu sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Di mana standard kandungan SK bagi bab ini 6.1, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Baiklah, untuk muka surat 59 iaitu dalam aktiviti perbincangan 6.1 jenis sokongan pada haiwan. Okey, jadi semua murid boleh rujuk kepada buku teks muka surat 114 sehingga 119 untuk menjawab soalan dalam muka surat ni. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama iaitu kelaskan haiwan berdasarkan sokongan. Di dalam TP1 ya. Jadi kita tengok kat sini dia ada bagi kucing, semut, belalang, lipas, beluncas, ular, lembu, lipan, tikus, helang, laba-laba, tapak Sulaiman, kalajengking, obor-obor, rusa, lintah bulan, cacing pita dan juga cacing tanah. Jadi semua murid akan kelaskan mengikut ruang yang telah disediakan iaitu vertebrata, invertebrata. Okey, di mana dalam invertebrata ni dipecahkan kepada dua iaitu rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Jadi senang je untuk soalan ni. Jadi murid-murid ambil lah jawapannya dekat sini untuk rangka vertebrata dalam kelas rangka dalam. Ada kucing, lembu, tikus, rusa, helang dan juga ular. Manakala dalam rangka luar invertebrata iaitu ada kalajengking, semut, lipan, belalang, lipas juga laba-laba. Okey, manakala untuk rangka hidrostatik kita ada obor-obor, lintah bulan, beluncas, cacing pita, cacing tanah dan juga tapak Sulaiman. Okey, kita pindah pula pada soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan seekor ketam yang menukar rangka luar dengan rangka baharu. Jadi berdasarkan empat gambar rajah ni, proses ketam tu menukar rangka daripada yang luar kepada rangka yang baharu. Okey, tengok soalan yang 2A. Apakah yang berlaku kepada saiz rangka luar semasa pertumbuhan ketam? Okey, kita tahu ketam ni dalam kelas invertebrata. Okey, jadi apa yang berlaku? Jadi jawapannya ialah bertambah. Okey, bertambah. Tengok rangka dia, saiznya bertambah. Jadi tengok pada B1 pula, namakan proses penanggalan kulit tersebut. Itu penanggalan rangka luar tu. Jadi nama untuk jawapan yang paling tepat adalah ekdisis. Okey, ekdisis untuk B1 ni. Seterusnya nyatakan dua haiwan lain yang mengalami proses di 2B1. Maknanya haiwan yang lain yang mengalami proses ekdisis juga. Okey, boleh pilih dekat sini, ada dekat sini kan jawapan ni, ataupun kita buat satu jawapan yang baru lah untuk nama haiwan tu. Yang pertama kita letak sini, boleh jadi contoh lipas, kalajengking, okey, dan pelbagai lagi lah haiwan yang dia menyalin rangka, ada proses ekdisis tu berlaku. Okey, seterusnya yang ketiga, apakah nama proses perubahan keseluruhan yang dialami oleh haiwan itu? Jadi proses ini kita namakan proses metamorfosis. Okey. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 60. Itu soalannya B, rajah di bawah menunjukkan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi seekor serangga merangka keluar daripada peringkat telur hingga ke dewasa. Di ni kita tengok peringkat telur ke dewasa dia ada graf berbentuk tangga. Okey, baca petikan di bawah. Semasa proses X ditunjukkan oleh anak panah pada lengkungan sini. Okey, pertumbuhan pesat berlaku pada haiwan. Haiwan menyedut udara untuk mengembangkan badannya bagi memecahkan rangka luar yang lama. Rangka luar baharu akan keluar daripadanya. Haiwan mengalami beberapa proses X sebelum menjadi dewasa. Okey, jadi soalannya apakah proses X? Okey, proses X ni adalah proses ekdisis. Okey, seterusnya kita balik kepada soalan nombor 3. Okey, jawab soalan tentang pergerakan haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Jadi kita tengok kat sini, tandakan betul haiwan-haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Okey, ada beluncas, lintah dan belalang. Jadi jawapan yang betul ialah beluncas dan juga belalang sahaja.
Kita beralih pada soalan 3B. Apakah fungsi rangka hidrostatik? Jadi fungsinya ialah menyokong badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman. So 3 benda menyokong, mengekalkan dan juga melindungi. Okey, untuk soalan yang keempat pula, dia ada bagi jawapan di sini. Mengecut, pasangan otot, pergerakan, mengendur, tekanan hidrostatik. Cuma murid-murid perlu isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Okey. Jadi bagaimanakah tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan membantu pergerakan haiwan seperti cacing tanah? Okey, yang pertama jawapannya ialah pasangan otot yang terdapat pada dinding badan mengecut dan mengendur. Okey, mengecut dan mengendur untuk jawapan seterusnya secara bersilih ganti. Dan tekanan hidrostatik yang terhasil memanjangkan dan memendekkan badan haiwan untuk pergerakan. Jadi pastikan semua murid isi jawapan dengan tepat mengikut jawapan yang telah saya berikan pada awak ni. Baiklah, kita terus untuk muka surat 61 dalam subtopik 6.2, aktiviti perbincangan rangka dalam haiwan. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 120 hingga 125. Dan untuk soalan yang pertama, labelkan rangka dalam manusia. Jadi murid-murid boleh ambil saja jawapan di sebelah kanan ni dan isikan mengikut tempat kosong yang disediakan. Jadi untuk jawapan A adalah lengkungan pectoral. B kita tengok sini adalah humerus. Okey, C pula radius. D kat sini ulna. E lengkungan pelvis ada kat sini. F adalah patella di bahagian sini. Dan G fibula. Manakala kita masuk kepada H pula ialah tengkorak ni. Okey, I tulang rusuk. Okey, J pula turus vertebra. Okey, K femur dan L tibia. Jadi untuk soalan yang seterusnya, soalan 2, terangkan fungsi rangka dalam bagi vertebrata darat, vertebrata akuatik dan juga burung. Jadi untuk A ni adalah vertebrata darat. Okey, berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral. Okey, lengkungan pectoral, bahu dan juga lengkungan pelvis. Okey, 2. Okey. Rangka dalam ini menyokong berat badan, memberi bentuk dan melindungi tisu lembut. Okey. Itu dia punya ni. Dan juga organ badan untuk vertebrata darat. Terusnya adalah untuk burung. Okay. Burung mempunyai tulang berongga yang ringan dan lebih kuat daripada tulang padat yang sama panjang dan sama berat. Okey, tulang berongga membolehkannya terbang. Okey, itu adalah khas untuk burung lah. Okay. Seterusnya adalah vertebrata akuatik. Yang ni contohnya ikan paus lah. Lengkungan pectoral dan pelvis haiwan vertebrata akuatik adalah sangat kecil dan lemah. Berat badan haiwan vertebrata akuatik disokong oleh daya apungan air. Jadi untuk vertebrata akuatik ada pectoral, pelvis, kecil dan lemah dan akhir sekali daya apungan air. Dan bagi muka surat 62 iaitu aktiviti perbincangan 6.3 kestabilan pada haiwan. Jadi soalan yang pertama, isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada muka surat 125 sehingga 127 dalam buku teks sains tingkatan 4. Okey, jadi yang pertama ni faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Okey, kalau kita lihat di sini soalan A, pusat graviti. Okey, semakin rendah kedudukan pusat graviti, semakin stabil objek itu. Jadi jawapannya adalah rendah dan semakin stabil. Untuk yang kedua pula kita lihat pada luas tapak. Okey, luas tapak ini semakin luas tapak objek semakin stabil objek itu. Kalau kita tengok kat sini X dengan Y, maksudnya Y lagi stabil daripada X. Kalau kita balik kepada A pula, P dan Q, apabila rendah Q lagi daripada berbanding dengan P ni, maksudnya Q ni adalah lebih stabil. Okey. Ditengok untuk yang seterusnya, haiwan Q lebih stabil kerana pusat graviti haiwan Q lebih rendah. Okey, itu dia punya jawapan lah. Untuk yang B pula, haiwan Y, okey, kat sini lebih stabil kerana luas tapak haiwan Y lebih besar. Okey.
Seterusnya kita lihat kepada soalan nombor 2. Lengkapkan ruang untuk menerangkan bagaimana haiwan yang ditunjukkan di bawah meningkatkan kestabilannya. Yang pertama ni A, gambarnya adalah gambar zirafah. Jadi zirafah mengangkatkan kakinya semasa minum air untuk merendahkan pusat gravitinya dan menambahkan luas tapaknya. So jawapannya merendahkan dan menambahkan. Okey, seterusnya B pula. Buaya dan kura-kura mempunyai pusat graviti yang rendah dan tapak yang luas. Okey, ini untuk buaya dan kura-kura. Seterusnya gambar kangaroo untuk C. Kangaroo menyokong badan dengan menggunakan ekor untuk menambahkan luas tapak. Dan yang D, haiwan berbadan besar seperti badak sumbu mempunyai kaki yang pendek untuk merendahkan pusat gravitinya.